Video kali ini adalah tentang acidity, phenol, alkohol dan air. Alkohol, water and phenol bersifat sebagai asid dengan cara menderma proton. Proton didermakan dengan cara pemutusan pada kumpulan hidroksil. Masa SEM 1, awak ada belajar asid yang terurai di dalam air akan menghasilkan A- ni conjugate base dan juga H+. Apa-apa yang menstabilkan conjugate base menyebabkan alkohol tersebut ataupun compound tersebut lebih bersifat asid. Lebih stabil conjugate base iaitu yang bercharge negatif ini lebih berasid compound tersebut. Ada dua faktor yang mempengaruhi acidity. Yang pertama adalah resonance effect, kedua adalah inductive effect. Kalau ada resonance, compound tersebut akan lebih acidic. Inductive effect merujuk kepada dua jenis kumpulan, electron donating group dan juga electron withdrawing group. Electron donating group maksudnya kumpulan yang menderma elektron. Contohnya adalah alkyl group. Apabila ada kumpulan EDG, acidity akan berkurangan. Berlawanan dengan EWG iaitu electron withdrawing group. Electron withdrawing group adalah kumpulan yang menerima elektron. Apabila ada EWG, acidity akan bertambah. Bila kita buat perbandingan, phenol adalah paling berasid diikuti air H2O. Pertengahan, paling tidak berasid adalah alkohol. Madam akan terangkan kenapa phenol paling berasid manakala alkohol paling tidak berasid. Phenol paling berasid sebab phenoxide ion ni adalah stabil. Mula-mula apabila kita campurkan phenol ke dalam air, pemutusan berlaku di antara oksigen dan hidrogen. Oksigen ni lah yang menghasilkan larutan itu bersifat asid. Manakala phenoxide ion ini adalah conjugate base. Kenapa oksigen ni charge negatif? Sebab oksigen lebih elektronegatif berbanding hidrogen. Jadi elektron dalam covalent bond ni akan ditarik oleh oksigen menyebabkan oksigen bercharge negatif, manakala H+ ni tak dapat apa-apa elektron bercharge positif. Ni contoh electrolytic cleavage lah. Yang pertama, phenol is the most acidic kerana phenoxide ini stabil. Kenapa phenoxide ion ataupun conjugate base ini stabil? Ini disebabkan oleh negative charge pada oksigen delocalized. Delocalized ni bergerak, tidak tertumpu pada satu tempat. Dia bergerak di dalam benzene ring tersebut. Apabila elektron tu bergerak di dalam benzene ring, phenoxide ion ini akan lebih stabil. Pergerakan dalam benzene ring ni kita panggil resonance effect, iaitu faktor yang pertama yang mempengaruhi acidity. Ada resonance effect, maka compound tersebut akan lebih acidic. Sekarang madam akan tunjukkan macam mana elektron ataupun yang charge negatif ini akan delocalize dalam benzene ring, iaitu bergerak ke dalam benzene ring. Madam akan tunjukkan macam mana resonance effect. Negative charge ni akan pergi ke arah covalent bond ini, kemudian double bond di sini akan keluar kepada carbon nombor 2. Charge negatif yang pada oksigen ni akan pergi jadi double bond, kemudian yang double bond kat sini akan keluar sebagai charge negatif. Kemudian charge negatif akan masuk balik ke dalam ring dan double bond kat sini keluar balik. Charge negatif di sini akan masuk dalam, kemudian double bond kat sini berada di luar ring, terletak negatif. Double bond di sini masih kekal. Charge negatif ni akan masuk balik ke dalam ring dan double bond ni akan keluar pergi pada carbon nombor 6. Negatif ni akan masuk dalam ring kan, jadi kita pun lukis begini. Yang double bond ni akan keluar daripada ring jadi negative charge. Kemudian yang negatif ni akan cuba masuk balik dan double bond ni akan pergi pada oksigen. Negative charge ni masuk dalam ring, terletak double bond pada ring. Kemudian yang double bond ni akan pergi pada oksigen, jadi begini pada oksigen. Oksigen akan dapat charge negatif, iaitu sama balik kepada struktur yang asal dan pergerakan elektron tu akan berulang. Ayat dia cakap electron is delocalized into the benzene ring. Dia merujuk kepada negative charge ni akan berputar ke dalam ring dan patah balik pada oksigen, kemudian dia putar masuk balik dalam ring. Itulah yang dimasukkan dengan resonance effect, iaitu delocalization of negative charge on the benzene ring. Okay, bila exam awak kena lukis semua ni ke? Tak, awak kena hafal 2, 4, 6. 2, 4, 6 tu merujuk kepada kedudukan negative charge pada carbon nombor 2, kemudian pada carbon nombor 4 dan carbon nombor 6. Dalam exam sekurang-kurangnya awak kena tunjuk bermula dengan phenoxide ion, negative charge tu bergerak ke dalam covalent bond dalam benzene ring tersebut akan pergi pada carbon nombor 2, kemudian delocalization seterusnya akan pergi pada carbon nombor 4 dan carbon nombor
6. Ada ketiga-tiga struktur ni maka dah cukup. Pastikan pergerakan negatif charge tu, pergerakan anak panah untuk menunjukkan pergerakan negatif charge tu adalah betul. Alkohol pula kurang berasid berbanding air disebabkan faktor inductive effect, iaitu yang kedua. Faktor inductive effect ni terbahagi kepada dua, iaitu EDG dan juga EWG. R adalah alkyl group. Alkyl group merupakan EDG. Apabila alkohol terurai, ikatan kovalen antara oksigen dan hidrogen ni akan terputus, di mana oksigen akan terima kedua-dua elektron. H+ tak dapat apa-apa elektron sebab tu dia bercharge positif. H+ positif ni ataupun proton inilah yang menyebabkan kompaun tersebut berasid ataupun tidak. Kalau tak ada H+, tidak berasid. Kalau ada H+, berasid. Tapi kita nak tahu adakah asid tu lemah ataupun asid yang kuat. Ekuasi yang kedua menunjukkan penguraian air menghasilkan hidroksida ion dan juga H+ sama. Tapi kenapa alkohol less acidic berbanding water? Sebab alkohol ada EDG, iaitu alkyl group. EDG ini akan mengurangkan keasidan kompaun tersebut. EDG memang merendahkan sifat acidic. Asid tak suka EDG. Untuk air tak ada EDG, tak ada EWG. Jadi sebab itulah air lebih berasid berbanding alkohol. Alkohol ada alkyl group EDG yang mengurangkan sifat keasidan kompaun alkohol. Penerangan dia adalah apabila ada alkyl group, iaitu EDG electron donating group, EDG alkoxide tersebut akan menderma elektron. Derma elektron sebab tu dia label electron donating group. Apabila dia derma elektron pada oksigen atom akan terlampau negatif. Bila terlampau negatif menyebabkan conjugate base itu less stable. Mana conjugate base? Inilah conjugate base. Yang menderma elektron pada oksigen adalah alkyl group R ni. Oksigen ni dah negatif. Lepas tu kita derma lagi elektron pada oksigen. Jadi oksigen ni terlampau negatif menyebabkan dia tidak stabil. This makes the alkoxide ion less stable than hydroxide ion daripada H2O. Alkoxide ion ni daripada alkohol. Bandingkan ketiga-tiga kompaun, phenol lebih berasid sebab ada resonance effect. Acidity memang suka pada resonance effect. Kemudian alkohol paling tidak berasid sebab ada alkyl group, iaitu electron donating group. Acidity suka resonance effect, acidity tak suka EDG. Disebabkan perbezaan acidity tersebut, phenol boleh buat tindak balas dengan sodium dan juga sodium hydroxide. Sodium Na ditambahkan pada larutan phenol, hidrogen gas akan terhasil, bubble gas, anak panah ke atas. Kemudian phenol ni akan jadi sodium phenoxide, iaitu sejenis garam, salt. Phenol juga boleh bertindak balas dengan sodium hydroxide. Sodium hydroxide ni adalah base, manakala phenol adalah asid. Asid dengan base boleh bertindak balas menghasilkan garam, sodium phenoxide dan juga air. Jangan tertukar. Apabila phenol bertindak balas dengan sodium hydroxide memang dapat garam. Side product dia adalah bubble gas of hydrogen. Phenol bertindak balas dengan sodium hydroxide dapat garam juga, sodium phenoxide sama kan, sodium phenoxide. Tapi side product dia adalah H2O, air. Oleh kerana alkohol iaitu lebih less acidic berbanding phenol, cyclohexanol ni adalah contoh alkohol lah. Alkohol less acidic than phenol. Oleh kerana alkohol less acidic than phenol, alkohol tak boleh buat tindak balas dengan sodium hydroxide. Phenol boleh buat tindak balas dengan sodium hydroxide sebab phenol ni strong acid than alkohol. Boleh buat tindak balas, akan ada produk. Tak ada produk, tak ada tindak balas. Itu sajalah acidity, phenol, air dan juga alkohol. Selain daripada alkohol dan phenol, karboksilik asid juga bersifat acidic. Karboksilik asid adalah asid yang lebih kuat berbanding phenol dan yang paling lemah masih alkohol. Namun begitu, karboksilik asid adalah weak acid berbanding mineral acid. Apa tu mineral acid? Mineral acid adalah seperti H2SO4, H3PO4, HCl dan ada banyak lagi lah. Ionized slightly ni merujuk kepada karboksilik asid dan alkohol yang lain yang organic acid ni terurai separa di dalam air menghasilkan H3O+. Sama macam alkohol dan phenol, acidity karboksilik asid dipengaruhi oleh resonance dan inductive effect. Dalam air, karboksilik asid akan terurai kepada karboksilik ion dan juga hydrogen ion. Karboksilik ion adalah
conjugate base. Resonance effect berlaku apabila negative charge pada oksigen atom yang warna merah ni masuk jadi double bond. Ini jadi double bond ni. Kemudian yang salah satu double bond ini akan keluar kepada oksigen yang warna biru. Negative charge pada oksigen biru ni akan masuk balik dan elektron covalent bond ni akan keluar. So proses dia akan berulang kiri kanan, sebab tu kita guna arrow yang ini. Dan struktur carboxylic ion resonance ini boleh disamakan dengan struktur yang sebelah kiri. Kalau soalan suruh lukis resonance effect, madam cadangkan awak buat yang dalam bracket. Resonance effect dalam carboxylic acid bermaksud negative charge yang pada oksigen tu equally distributed between two oxygen atom. Maksudnya negative charge ni akan bergerak di antara dua oxygen atom tersebut. Poin yang pertama ni dah ada dalam nota alkohol dan fenol, di mana keasidan ataupun acidity dipengaruhi oleh kestabilan conjugate base. Conjugate base tu anion lah yang bercharge negatif. Apa-apa yang menstabilkan conjugate base, menstabilkan anion tu menyebabkan compound tersebut lebih berasid. Daripada susunan di bawah, carboxylic acid lebih berasid, stronger acid berbanding fenol dan alkohol. Kenapa? Ini disebabkan carboxylic acid are more acidic due to the stability of the carboxylic ion. The negative charge are delocalized between two oxygen atoms. Tapi dalam phenol, in phenoxide ion, the negative charge are delocalized in the benzene ring. Thus, the resonance effect is less stable in carboxylic acid. Therefore, carboxylic acid is more acidic than phenol. Okey, carboxylic acid dan phenol dua-dua boleh buat resonance. Tapi resonance dalam carboxylic ion lebih stabil daripada resonance dalam phenoxide ion. Sebab negative charge delocalized between two oxygen atom. So, dia punya distribution lebih cekap. Negative charge tu akan pergi pada karbon nombor 2, 4 dan 6. Jauh dia nak pergi. Banyak pergerakan. Sebab tu resonance dalam phenoxide ion kurang stabil. Alkohol pula paling lemah asid sebab tak ada resonance effect, tapi ada alkyl group. Alkyl group ni menyebabkan alkoxide ion lebih negatif sebab alkyl group adalah EDG, akan derma elektron pada oksigen atom. Jadi oksigen atom sangat negatif. Apabila dia sangat negatif, conjugate base tu akan jadi kurang stabil. Kurang stabil, kurang acidic. Faktor yang kedua adalah inductive effect, iaitu disebabkan oleh kehadiran EDG dan EWG. Sama macam alkohol dan fenol, kalau ada EWG, acidity akan bertambah. Kalau ada EDG, contohnya alkyl group, acidity akan berkurangan. Kita tengok contoh 2-chloroethanoic acid dan ethanoic acid. Klorin adalah EWG, di mana akan mengurangkan elektron density. EWG maksudnya menarik elektron. Ketumpatan elektron akan berkurangan. Ketumpatan elektron antara ikatan oksigen dan hidrogen. Kat sinilah klorin ni akan tarik elektron density antara oksigen dan hidrogen, menyebabkan covalent bond antara oksigen dan hidrogen ni lemah. Maka hidrogen ni senang terurai jadi H+. Kalau ethanoic acid ada alkyl group sahaja. Alkyl group ni akan derma elektron. Ketumpatan elektron antara oksigen hidrogen ni sangat tinggi. Susahlah nak putus. Penghasilan H+ akan rendah, less acidic. Jika ada dua compound yang memiliki EWG yang sama, kita tengok bilangan EWG dan juga kedudukan EWG tersebut. Contoh EWG adalah halogen. Kita bandingkan acidity antara dua compound ini. Madam label A dan B. Bila kita tengok A ada 2 klorin, B ada 1 klorin. Jadi A memiliki lebih banyak EWG, lebih acidic. Soalan minta arrange in order of decreasing acidity. Yang kurang berasid adalah B berbanding A. 2-chlorobutanoic acid, madam label C. 4-chlorobutanoic acid, madam label D. C ada klorin, D pun ada klorin. Yang mana lebih dekat dengan carboxyl group? C. Jadi C lebih acidic berbanding D. Acidity bergantung kepada jarak EWG. Acidity akan berkurangan apabila EWG lebih jauh daripada carboxyl group. Carboxyl group yang inilah. Untuk soalan exercise ini, kita kena cari yang mana lebih acidic dan explain. A sebelah kanan lebih acidic sebab it has more halogen, iaitu EWG.
Untuk yang B, sebelah kiri ni lebih acidic sebab the halogen is closer to the carboxyl group. Untuk C, yang lebih acidic ni sebelah kiri sebab it has shorter alkyl group ataupun smaller EDG. Bila EDG lebih kecil, lebih pendek, jadi electron density akan kuranglah berbanding yang sebelah kanan ni. EDG dia lebih besar, jadi electron density lebih tinggi. Okey, itu sahaja tentang acidity dalam carboxyl group.